Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita akan mula study lah untuk limit and continuity chapter 1. Sebelum tu kita akan mulakan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. So ini adalah chapter 1, limits and continuity, dan dalam ni kita ada dua topik sahaja. Topik pertama limit dan topik yang kedua adalah continuity. Kalau limit ni maksudnya adalah had, di mana kita akan lakar graf dan dia akan ada had tertentu lah. Jadi kita akan tengok limit ni macam mana. So apa maksud limit? Limit ni are used to explain changes that arise for a particular function. Maksudnya limit ni adalah satu perubahan yang wujud dalam sesuatu function apabila nilainya adalah independent lah. Nilai dia independent variable yang menghampiri kepada sesuatu nilai. Contohnya X ni dia ada anak panah dengan A. Okey, X anak panah A tu maksudnya nilai X menghampiri nilai A. Jadi macam mana bentuk limit ni kita akan lihat nantilah. Okey, so bentuk-bentuk limit ni dia terbahagi kepada dua. Dia ada right limit dan dia ada left limit. Anggap je right limit ni sebagai tangan kanan dan left limit ni sebagai tangan kiri. So kita akan nampak satu contoh dekat sini. Okay, so contohnya kalau kita ada integer, nombor dia adalah start dengan kosong. Kemudian kita start dengan 1 lah, kita ambil 1. Okay, so limit untuk 1 ni, kalau left side, kalau left limit, kita akan ambil dia dekat belah kiri lah. Maksudnya kiri tu menghampiri 1. Okey, tak nampak pula. Okey. Dia jadi macam ni, menghampiri 1 ni kita panggil dia sebagai left limit. Okey, so kalau X tu sama dengan X tu ni lah, X menghampiri 1 lah. Okey, kalau right limit dia akan ambil dari kanan menghampiri 1. Ni kita panggil dia right. Dia bukannya daripada 1 keluar, tapi daripada luar ke dalam. Dia menghampiri 1 tu, kita panggil dia limit lah. Jadi kan, nombor 1 ni, dekat betul-betul nombor 1 ni dia akan jadi sesuatu had lah. Had tu kita bulatkan. Alright, so itu adalah contoh bentuk limit yang dalam bentuk integer. Dan di sini dia ada formula lah. Kalau right limit, kita akan ambil dia sebagai X menghampiri nilai A dan dia akan kuasa dengan positif. Positif ni maksudnya nombor dari kanan. Dia bukannya nombor positif, tapi dia sebenarnya nombor dari kanan. Jadi kalau contohnya nombor limit tu nombor negatif, contohnya nombor dia nombor negatif 2. Sini negatif 2. Sekejap. Negatif 2 kat sini. So kalau dia punya limit ni kita akan nampak dia seperti dia terbang-terbang pula. Dia X ni dia menghampiri negatif 2 lah. So bila kita cakap dia daripada left limit, so dia akan ada simbol kuasa negatif. Kalau daripada left lah sini. Tapi kalau dia positif, dia akan jadi dari kanan. Okay, dia akan jadi dari kanan. Cumanya dia still lagi dari kanan negatif 2 tu. Dia bukannya nombor dia lebih daripada kosong, tapi dia sebenarnya lebih daripada negatif 2. Kalau dari kanan lah. So dia ada bentuk-bentuk dia macam ni.
So kena elak daripada confuse. Simbol negatif positif tu biasanya dia duduk depan lah. Kalau kuasa positif, kuasa negatif tu menunjukkan kepada kat mana side dia. Right side ke atau left side. Itu sahaja. Okay, kat sini formula dia boleh tengok. So C tu maksudnya nilai lah. Kalau kita dah kira-kira kita dapat nilai dia lah. Nanti kita tengok macam mana. So, sama juga dengan left. Kalau left dia akan jadi simbol kuasa negatif lah. Okay, so bila kita cakap dengan limit ni, nilai dia mesti sama. Nilai right limit ni, yang C ni, okay, nilai C ni, dia mesti sama dengan nilai C untuk left. Kalau dia sama, jadi limit untuk function tersebut tu wujud, exist. Contohnya kalau kita kira, contohnya macam mana limit x implies to, ni contohlah. Okay, so katakan kalau nilai dia adalah x, x tolak 1 kot, x tolak 1. Okay, contoh kita ambil x tolak 1 lah. Alright. So kalau macam ni limit x implies to, kita biasanya akan gantikan x kepada 2 lah. So kita akan tulis dia sebagai 2 tolak 1 kan. Biasanya kita akan dapat 1. Tapi sebenarnya kita kena check dulu daripada right side dengan left side. Contoh, kita ada limit x daripada left side ke, nak start dengan left side pun boleh. So dia sama je, kita hanyalah gantikan x tu dengan 2 je. Jangan letak simbol negatif. Dia punya kuasa ni sebenarnya tak ada apa-apa efek pun. Okay, dia sama je macam yang kita gantikan yang asal tadi yang warna hitam ni. X gantikan dengan 2 kan. Sama je. Kuasa negatif tu menunjukkan dia belah kiri sahaja. Tapi dia bukannya negatif. So kita just gantikan, dia akan dapat 2 tolak 1 lah. Okay, dia akan dapat 2 tolak 1. Dia still sama. So dia akan dapat 1 juga. Kalau kita ambil limit yang belah kanan. Limit yang belah kanan. Okay, so X. Sekejap select sini. Okay, E. Okay, X2 positif. Di belah kanan kan. Sesama je, dia akan gantikan 2 juga. Dan dia akan dapat 1. Dan di sini kalau kita tengok, nilai dia samalah. Nilai dia sama. Ni kita panggil dia nilai C. Nilai C tu adalah dia punya jawapan dia. Kalau sama, maksudnya limit X menghampiri 2 ni, dia adalah wujud. Okay, nilai X menghampiri 2 ni adalah exist. Ni, kita panggil dia exist. Sebab dia wujud lah. Jadi, kalau tak sama, kita cakap limit tu tak wujud. Itu sahaja. Jadi, kena check. Kena check yang warna merah ni dulu. Baru kita boleh dapatkan jawapan ni. Okay. Dia memang panjang lah jalan kerja dia. So, dia ada kiri, dia ada kanan. Itu limit. Jadi, kita belajar dekat dalam performa ni. Kita belajar one-sided limit. Ini kita panggil dia sebagai one-sided limit di mana kita ada left side dengan right side. Okay. Itu satu definition dia lah. Dan ini adalah dia punya properties yang kita boleh gunakan. Properties ni boleh baca lah. Ni ada examples dia. Dia ada contoh dia. Kalau ni X implies 3 untuk nombor 5, dia tak ada nilai X. So dia tak boleh ganti apa-apa nilai X. Dia hanya kekal 5 sahaja. Sebab kalau kat sini kita ada X. So dia boleh gantikan dengan nilai X tu. Kalau yang atas ni dia tak ada nilai X, dia tak boleh gantilah. Dia hanya kekalkan nombor yang asal. Okay, so ni boleh tengok macam mana digantikan. X gantikan dengan 2, dia dapat macam biasa. Okay. So ini dia directly dia carilah, dia terus cari jawapan. Sebab ini soalan yang simple lah. Basic Sama juga dengan yang bawah ni, properties. Apabila melibatkan 2 function. So bila kita melibatkan 2 function, kita kena asingkan dia one by one lah. Kalau macam ni, limit X implies negatif 1 untuk sesuatu function yang panjang, kita boleh kira satu-satu. Kita boleh asingkan dia. So kita terus gantikan X tu dengan negatif 1 dan kita dapat jawapan.
Okay, sama dengan yang lain lah. Ni formula dia. Dan boleh tengok. Okay. So, yang ni saya tak nak go through sangat. Yang ni boleh baca sendiri. Sekarang kita tengok dulu yang ni. Example yang pertama. Sebab apa? Sebab example pertama ni dia lebih jelas lah. Okay. So, untuk example yang pertama ni, dia kata cari limit X implies 3. Dia tak cakap pun cari limit X yang melibatkan belah kanan dengan belah kiri tu, dia tak cakap. Sebab apa dia tak cakap? Sebab dia tanya, kat sini limit ni exist atau tidak? Okay. Limit ni exist ataupun tidak. Bila dia tanya exist atau tidak, kita kena setkan dalam mind kita yang kita kena cari limit positif, limit negatif. Okay. Limit X yang 3 plus tu dengan limit yang X 3 negatif tu. Kita kena cari yang tu. Kita kena setkan dalam mind kita. Okay. So, untuk tu, kita cari satu-satu. So, X tolak 3. Kita gantikan seperti biasa. Kita gantikan X tu dengan 3. Kita carilah nilai jawapan akhir dia. So, kita akan dapat 3 bahagi kosong. Ambil kalkulator. Okay, so 3 per dengan 3 tolak 3, kita akan dapat mat error. Mat error ni menunjukkan bahawa dia punya jawapan dia adalah infinity. Kenapa? Kenapa jawapan dia infinity? Sebab kita buat sesuatu nilai bahagi dengan kosong. Sesuatu nilai bahagi dengan kosong, kita akan dapat infinity. Okay, sekejap kita tulis kat tepi ni. Kalau A bahagi dengan kosong, kita akan dapat infinity. Kalau A bahagi dengan infinity, kita akan dapat kosong. Dia tukar terbalik sahaja. Kalau A bahagi kosong, A itu nombor lah. Nombor bahagi dengan kosong, dia dapat infinity. Kalau A bahagi dengan infinity, dia akan dapat kosong. Dia terbalik sahaja. Okay, jadi kalau macam 3 bahagi dengan kosong, memang akan dapat infinity lah. Cumanya, kita kena tahu, infinity ni nilai dia adalah infinity yang positif ataupun infinity yang negatif. Kalau dia datang daripada belah kanan, automatik dia adalah positif infinity. Sebab dia datang daripada belah kanan lah. Dia datang dari belah kanan, dia kena positif. Kalau kat sini, dia datang daripada belah kiri. Sebab tu, kita kena cakap yang dia adalah infinity daripada negatif. Okay. So, dia sama je. 3 tolak 3. So, sama juga. Kita akan dapat infinity. Cumanya kita kena tuliskan dia punya infinity dia negatif. Sebab dia datang daripada kiri. Okay. Tapi, ya. Tak dengar. Mic tak jelas. Kiranya kalau nampak macam ni, dia infinity masing-masing infinity. Tapi satu positif, satu negatif ni, dia maksudnya tak sama lah. Jadi, kita cakap limit ni tak exist. Ini adalah kewujudan limit. Ini kita belajarlah. Kalau soalan tanya cari limit tu, kita kena check dulu. Wujud ke tak? Kalau tak wujud, tak ada jawapan lah. Kalau wujud, adalah jawapan dia. Jawapan dia mesti sama. Jawapan dia mesti satu. Dia tak boleh lain. So, kita boleh cakap, kita buat satu conclusion lah. Limit X implies 3 not exist. Okay. So, itu adalah contoh formula yang kita boleh gunalah yang ni. Ni formula yang penting. Boleh. Okay. So, faham yang ni? Kewujudan limit ni? Okay. Sekarang kita kena sketching.
So kita ambil sedikit subtopik daripada sini, sketching a graph. Okay, dan kita kena tengok kat sini, evaluate the limit. Jadi kita kena carilah limit macam biasa. Cuma yang kita kena sketch graf ni macam mana nak sketch. Jadi kita tengok, oh dia kuasa 2. So kalau kuasa 2 mestilah graf kuadratik. Okay. So kita kena kembangkan dulu untuk cari dia punya persamaan yang asal. So fx ni, kita tengok, x ni kuasa 2 lah. So fx ni, x kuasa 2 dia dapat x kuasa 2. Kemudian tengah-tengah ni dia akan darab. Okey, tengah-tengah ni dia akan darab, maksudnya x kali dengan 1, x kali dengan negatif 1 kali dengan 2. So dia akan dapat negatif 2x. Ni nak cepat lah kalau kita nak kembangkan benda yang berkuasa macam ni. Okey, so bila kita tengok yang last kali, nombor negatif 1 ni, negatif 1 ni kuasa dengan 2. Tadi first x ni kuasa dengan 2. Kemudian yang last 1 ni kuasa dengan 2. Dia macam itulah. First and last sahaja yang kuasa 2. Jadi, 1 kuasa 2 dapat positif 1. Ini dia punya persamaan. Jadi, kita dah nampak dia punya pintasan y dia. Ataupun y-intercept dia. Y-intercept dia adalah 1. Dan kita kena cari intercept x dia. Intercept x dia, kita tengok kat sini je. Dekat dalam bentuk yang factorize ni. Dalam sini pun dah cukup. Kalau x negatif 1, maksudnya dia punya pintasan x dia adalah positif 1. Dia tukar simbol sahaja. So kalau graf kita ada graf senyum. Okay, sebab ni positif kan. So graf dia senyum lah. Kalau x power of 2 ni negatif, dia akan jadi masam. Okay, so kita ikut dia punya ni. Kalau dia positif, dia akan jadi senyum. Kita senyumkan dia. Macam ni. Okay, so untuk yang satu ni, okay, satu yang positif ni kita tulis dulu sini 1. So kosong mungkin kat sini lah. Okay, kosong mungkin dekat sinilah something. Okay, kita lakar sahaja. Ni paksi dia. Okay, so sini 2, sini 3 lah. Contoh ni tak ada apa-apa. So dia just tarik macam ni saja. Okay. And then apa lagi maklumat yang penting, kita kena tahu pintasan y dia. Pintasan y dia 1 juga. Okay, pintasan y dia so kita catat kat sini 1. Sekejap warna merah. Okay, ni 1. Lepas tu sini atas ni mungkin lebih sikit lah, 2 ke 3 ke dan something. Lepas tu apa lagi, catatkan nama graf. Okey, nama graf dia kena ada y sama dengan fx, sorry. So fx sama dengan yang ni, ambil yang asal x tolak 1 squared. Lepas tu apa lagi? Okey, dah lakar, kita cari dia punya limit. Okey. So kita cari dia punya limit ni, kita kena test wujud tak. Okay, so limit x x approach to 3 approach to 3. So x menghadap kepada 3. Tak kisahlah nak start dengan negatif dulu, dari kiri dulu ke nak start dengan kanan ke, tak ada masalah. Okay, so katikan je lah. Okay, so 3 tolak 1, so 2 kuasa 2, so 4. So limit yang belah kanan, right side, 2 juga. Okay, 3 tolak 1, 2. So 2 kuasa 2 pun 4. So bila dia sama, maksudnya wujud kan. Jadi kita tahu bahawa limit x yang 3 yang asal ni, yang tak ada apa-apa simbol ni, dia adalah, jawapan dia adalah 4. Dia wujud. Okay. So bila kita dah cakap macam ni, jadi limit yang pada x yang 3 ni x3 x menghadap 3 ni kat sini, kita bulatkan warna merah. So jawapan dia kan 4, so dia akan tarik naik atas. Dia akan tarik. So graf dia mungkin bukan macam ni lah, graf dia akan menghadap sikit lah. Sekejap
So macam ni. Sekejap start di sini lah. Okay, sini. Ni contoh lah. Okay, lepas tu 4 jawapan 4 tu kita letak sini 4. So dia dapatlah kat sini. So bila limit dia dekat sini, kita pun tulislah bulat. Kita lukis bulat. Sebab apa bulat? Sebab dia adalah limit. Dot. Bulat penuh. Bulat penuh boleh. Tak ada masalah. Bulat penuh sama je. Okey, nanti kita akan belajar macam perbezaan antara bulat penuh dengan bulat yang putih. Sekarang kita lukis bulat sahaja sebab dia tak cakap pun dia tak cakap pun dia nak yang lebih atau kurang. Sebab ni adalah one sided limit. Nanti kita belajar two sided, dia akan ada putih dengan dia ada yang bulat penuh. Dan kat sini kita kena lakas sikit anak panah. Anak panah menghampiri tu kan. So lukis anak panah menghampiri tu. Itu sahaja. Okay, so kena cari mana koordinat limit tu. Koordinat dia pada X3 dan Y4. Itu sahaja. Okay, boleh faham tak ayat ni? Cuma dia tambah sikit lah sketching. Yang tadi tak ada sketching, yang ni ada sketching. Itu berkenaan dengan one-sided limit. Sekarang kita masuk kepada tadi kita dah masuk kepada definition dan properties. So kita masuk kepada one-sided dah. Okey, sekarang two-sided Apa itu two-sided limit? Two-sided limit ni dalam bentuk yang macam ni. Yang bentuk bercabang. Kita panggil dalam bahasa Inggeris piecewise function. Okey, ejaan dia macam ni. Sekejap and piecewise function. Alright. Piecewise function ni maksudnya dia boleh pilih nak atas ke, nak function yang atas ke, nak function yang tengah ke, atau function yang lagi satu. Tapi ikut kepada kehendak soalan. Contohnya, yang ini sangat senang. Soalan ni memang selalu famous lah keluar dalam exam. Jadi yang ni dia sangat senang. Jadi macam mana nak buat? Dia cakap sketch the graph. Ni kena lukis. Dan evaluate ni limit x implies 2. First kita sketch dulu. Okay, kita sketch dulu. Okay, kita sketch kat tepi lah, senang. Ni graph dia. Lepas tu apa 3x tolak 1. Okey, 3x tolak 1 ni kalau x dia kosong, y dia negatif 1. Kat sini lah negatif 1. So, kalau x dia 2, 6. So y dia 5. Kalau x dia 1, y dia 2. Okay, kalau sini 1, y dia 2. Okay, so sinilah. Lepas tu kalau x dia 2, y dia 5. Okay, contoh sebab nak sketching je. Okay, inilah contoh grafnya. Cumanya kat sini kena tengok simbol dia lah. Dia kata untuk function yang 3x tolak 1 ni, untuk nilai x kurang daripada kosong. Maksudnya kalau x tu kurang lebih daripada kosong ni jangan lukis. So yang ni kena padam. Dia lukis daripada belah belakang. Dia ke bawah lah. So ni kena panjang sikit. So dia lukisan dia macam ni lah something dia macam ni. Ni lakaran sahaja. Okay, sini. Lepas tu x sama dengan kosong. So x sama dengan kosong ni kita biarkan sebab dia tak boleh nak letak dot kat sini, memang dia dekat tanggal paksi. Lepas tu 2x tambah 5, garisan 2x tambah 5 ni kita kena carilah, kena lukis. So 2x tambah 5 ni kita kena carilah kalau x-nya kosong, y-nya 5. So sini. Okey, sini Kalau x-nya 1,
So 2 tambah 5, 7. Y-nya 7. So dia akan jadi lebih tinggi lah. So dia akan jadi macam ni. Okay. Ni contoh lakaran. Jadi sketch ni tak ada masalah. Boleh sketch macam mana pun. Yang penting ada gambaran. Lepas tu, siapa check? Okay. Lepas tu baru cari jawapan ni. Sebab markah sketch ni satu je, tak banyak pun. Maka yang lebih besar dekat sini lah evaluation ni. Okay. Dia sebenarnya satu graf yang sama. Lukis je tiga-tiga function tu dalam satu graf yang sama. Jangan asingkan. Walau macam mana pun piecewise function tu banyak macam mana pun, lukis dalam satu graf. Tapi kalau contohnya, dia punya limit lah. Contohnya kat sini kan, fx ni dekat sini, limit dia betul-betul dekat, x ni x ni nilai dia 3 lah contoh. Nilai dia 3 ke 2 ke. So yang tu kena lukis bulat sebab yang ni betul-betul berada kat tengah lah. Contohnya sini 3 kan. Kena lukis bulat ataupun bulat penuh. Ikut. Kalau contohnya lah, kita bagi contoh x kurang 3. X kurang 3. So nanti dekat nombor 3x ni, lukislah bulat yang macam ni. Bulat yang macam ni. Kalau x lebih 3 pun sama. Lukis bulat yang macam ni. Tapi kalau x kurang dan sama dengan, okey, yang tu penuh. Dia beza kat situ sahaja. Kurang dan sama dengan baru ada penuh. Lebih dan sama dengan pun penuh. Kalau dia tak ada sama dengan tu, maksudnya dia bulat yang putih. Itu kalau berada dekat tengah-tengah. Kalau kat paksi ni tak payah lukis pun tak apa. So, kan nampak pun kalau lukis kat paksi kan. Okay, so. Pada balik. Okay, yang ni kita nak cari. Ini yang penting. So macam ni dia tak cakap pun cari limit 2 negatif 2 positif. So yang ni kena pandai-pandai lah ikut, kena ingat kalau dia bagi piecewise function automatik kena tengok pada nombor 2 yang kurang daripada tu kat mana. So kita kena pilih function dulu, jangan main ambil. So sekarang ni kita ada x kurang kosong, x sama dengan kosong, x lebih kosong. So untuk limit yang ni x 2 ni, so kita ada A. Okay, limit x. Memang asal benda ni kacau. Okay, x2 negatif. Ni kena cari dululah untuk soalan A. Okay, tapi function dia kita kena pilih. Yang mana yang betul? Yang ni ke, yang ni ke, yang ni. So kita kena cari. So yang mana? Agak-agak. Untuk yang ni, limit yang soalan A ni kan x menghampiri 2 kan. Jadi kita kena pilih function yang mana? Function yang pertama atau function yang kedua atau function yang ketiga? Tengok nilai dia. Berapa kat sini? Nilai dia 2 kan? Jadi 2 berada dekat nombor belah mana? Kurang kosong ke lebih kosong? Dia bukan tengok dekat sini. Dia bukan tengok dekat simbol ni. Dia tak defect apa-apa pun. Dia just tengok kepada sini. Melainkan macam dia cakap negatif 2. Ya, yang ni ada efek. Negatif 2 macam ni ada efek. Okay. Ataupun nanti kita tengok macam mana perbezaan dekat sini. Ini pun penting. Nanti kita tengok soalan CDE. Nanti kita tengok AB dulu. So yang ni kita pilih function yang ketiga sebab dia nombor 2, tak kisahlah. Kurang daripada 2 tu nombor dia mungkin 1. Kan? Lebih daripada nombor 2 tu mungkin nombor dia 3. Tapi masing-masing nombor ni melebihi daripada kosong. Jadi kita boleh cakap function ni betul. 2x tambah 5. Kita pilih function tu. Okay. So kita ambil 2x tambah 5 kat sini. Ni pun sama, 2x tambah 5. Sebab kalau kurang daripada 2 ni maksudnya nombor dia 1 lah. Tapi still lagi dalam konsep bawah ni. So kita just gantikan sahaja dengan nombor x tu.
So kalau X tu menghampiri 2, maksudnya kita gantikan X dengan 2 lah. So kita cari jawapan dia. Apa benda ni kacau. Okay, so 2 kali 2 tambah 5 sama 2 kali 2 tambah 5. So jawapan dia adalah 4 tambah 5, 9. Okay, so wujud kan? Jadi limit dia adalah 9. So kita punya jawapan dia, limit X menghampiri 2 adalah 9. Macam itu sahaja. Okay, selesai untuk soalan A. Cukup tak ruang? Okay, cukup. Untuk soalan B, limit yang menghampiri 3. 3 ni tengok betul-betul, jangan tertipu, bukan negatif tapi 3 ni adalah nombor yang positif, cumanya dia kurang daripada nombor 3 tu. Sebab dia left side. So mungkin kalau kita tengok daripada gambaran ni, okey. So daripada gambaran ni, sekejap Okay. So daripada gambaran ni, kalau start dengan nombor 3, so yang kurang daripada tu mungkin nombor 2, nombor 1 lah. Still lagi dalam bentuk positif. Okay, jadi kita still lagi pilih function yang sama, 2x tambah 5 ni. Tapi sebabkan dia dah terang-terang, dia suruh cari limit 3 yang belah left side. So tak perlulah kita cari right side. Sebab dia dah terang-terang cakap limit yang 3 left side ni. So cari satu ni sahaja. Tu beza dia. So kita asingkan dengan warna biru. Okay, so kita asingkan dengan warna biru. So dia terbang-terbang lagi ni, tak suka ni. Okay, so limit X3 negatif. Okay, so kalau macam ni, dia hanya cari yang belah left side sahaja. Tak perlu cari right side ataupun tak perlu cari limit 3 yang asal. Tapi kita tengok nombor 3 tu lebih daripada kosong, so kita ambil function yang sama, 2x tambah 5. So kita tulis kat sini 2x tambah 5 dan kita gantikan dia lah 2 kali 3 tambah 5, so dia dapat 6 tambah 5, 11. Okay, so jawapan dia akan lain sikit lah. Tapi tak apa, itu sahaja. Satu sahaja je punya ni. Tak perlu cari right side dia. Beza dengan soalan A tadi, sebab apa soalan A kena cari semua? Sebab soalan A tu dia tanya yang umum. Dia tanya yang umum, tak ada positif, tak ada negatif. Maksudnya, tak ada right side, tak ada left side. Maksudnya kena cari semua sekali. Tapi kalau macam ni, dia dah spesifik, dia cakap hanya cari left side, so hanya cari left side. Itu sahaja. Okay. Dan macam soalan C, D, E ni memang senang lah sebabnya dia bagi direct. Dia cakap cari dulu negatifnya side, kemudian cari dulu positifnya side. Kalau sama, adakah dia wujud? Dia sebenarnya macam tu. C, D, E ni berkait. Tapi macam soalan A ni, dia sorokkan. Dia sorokkan yang berkait tu, jadi yang ni kena pandai-pandai. Okay. So untuk soalan C, yang ni kena tengok betul-betul. Okay, soalan C kita tulis tepi ni. Limit X menghampiri kosong negatif. Okay, untuk yang macam ni, okay. So kita ada X lebih kosong, kurang kosong dan sama dengan kosong. Yang ini kita kena pilih, terus directly pilih. Okay, direct dipilih maksudnya, kalau X dia kosong yang menghampiri daripada belah kiri, okay, yang ni negatif kan, belah kiri kan, so automatic ambil daripada kurang kosong. Ini directly. Terus ambil function yang ni, yang atas. Okay, terus ambil yang ni function 3x tolak 1 ni. Sebab dia memang X dekat kosong tu, tapi yang kurang. Okay, lepas tu tulislah 3x. Okay, tulis. Okay.
Tulis kat sini 3x tolak 5. Lepas tu carilah 3 kali kosong tolak 5. So dia dapat negatif 5. Okey. Betul tak? Tolak 1. Silap. Tolak 1. So ni negatif 1 . Okey, untuk limit x lebih x yang menghampiri kosong daripada belah kanan, ambil function yang yang mana? Bawah sekali sebab dia melebihi kosong kan. Dia lebih daripada kosong. So 2x tambah 5. Okey. So kita pun tulis kat sini 2x tambah 5. Oops. Okey, lepas tu kita gantikanlah 2 kali kosong tambah 5. So nampak kat sini tu cara jawab soalan two-sided limit. So jawapan dia 5. Adakah dia sama? So yang ni dah nampak kan soalan E tu macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Tengok dulu kat sini C dengan D. Apa yang kita faham kat sini? Apa yang dibulatkan kat sini? Sama tak? Kalau tak sama, apa jadi? Jawapan dia not exist. Bukan kosong. Tapi jawapan dia not exist. Dia beza tau jawapan kosong dengan not exist. Tapi kalau exist, contohnya betul kan? Sama kan? Contohnya jawapannya masing-masing 2. Contohlah 2, 2. Tapi bila kita nak cari jawapan dia, limit x sama dengan kosong ni, bukan jawapan dia 2 tapi tengok balik pada x yang kosong tu. Kat sini. X kosong ni. Jawapan dia berapa? Kosong kan? Jadi ikut kat situ. Itu kalau wujud. Kalau tak wujud, not exist. Itu beza jawapan dia. Hati-hati dia perangkap kat situ. Ini kita panggil dia sebagai piecewise function. Maksudnya kita kena pilih ikut right side dia ataupun left side dia. Boleh faham tak? Okay, soalan ni soalan basic. Ada tak lagi soalan macam ni? Kita tengok. Boleh? Kerja apa? Apa dia? Nak stop dulu ke? Nak anjak masa? Nak berapa minit lihat? Sekejap lagi pukul 11 aku kena masuk kerja. Malam tak boleh, esok boleh lah. Boleh? Rehat dulu setengah jam. Okey.